soalan budak-budak sekolah lah ni yang mereka panggil kebat tu kan. Dia aras tinggi soalan tu. Bila soalan berat ni, jawapan dia sepatutnya berat lah juga. Tapi saya cuba untuk kita ringankan sikit jawapan tu. Saya rasa lebih elok untuk saya terangkan dululah tentang pelancongan dan juga tentang kepenggunaan tu sikit, supaya kita boleh tengok dengan tema kita pada hari ini tu. Dia kalau di Perlis ni, kita punya pendapatan untuk negeri Perlis ni adalah daripada sektor perkhidmatan. Maksudnya kita ni bukanlah nak kata daripada industri ke, daripada kilang ke, ataupun majoriti daripada pertanian ke yang menyumbang kepada pendapatan negeri Perlis. Tetapi negeri Perlis ni penyumbang kepada dia punya pendapatan negeri itu adalah daripada sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ni termasuklah pelancongan, termasuklah servis-servis yang kita nak buat ni lah. Ada setengah orang buat bisnes servis transport, ada setengah orang buat servis makan, ada setengah orang buka klinik, dia bagi servis. Jadi daripada pendapatan dia, daripada situlah dia menyumbang kepada pendapatan negeri. Ada setengah orang dia ambil upah merun pokok, ada setengah orang ambil upah untuk buat tanam padi dan sebagainya, pertanian. Jadi daripada sumber-sumber yang macam tu lah menjadi penyumbang kepada pendapatan negeri. Jadi pelancongan ni mau tak mau, negeri Perlis ni dia kena promote pelancongan. Dia kena promote orang mai Perlis. Sebab bila orang mai Perlis, orang akan makan, orang akan tidur, orang akan pergi jalan, orang akan beli barang, kan? Jadi saya rasa disebabkan kita pun buat program kita dekat masjid ni, Ustaz, dalam Islam pun kita digalakkan untuk bermusafir, untuk pergi tengok tempat orang. Orang kata apa, ambil ibrah daripada tempat-tempat yang kita pergi melawat. Kita pergi tengok tempat orang tu, kita ambil pengalaman. Kita bila kita pergi berjalan, dia ada tata cara untuk kita pergi berjalan tu. Maksudnya kata, kita tak bolehlah pergi berjalan tempat orang, kita pergi buat kotor, kita pergi buat jahat, kita pergi buat merosak tempat orang. Jadi macam tu juga bila orang mai ke Perlis ni, kita di peringkat kerajaan negeri, kita memang promote. Kami, saya ada pegawai saya juga kat sini, kita di bawah BPEN tu, di bawah unit pelancongan, tang mana kita boleh pergi promote pasal Perlis, kita akan pergi. Jadi bermaksud, kalau kata orang duk main, kalau tuan-tuan dan perempuan tengoklah kan, kadang-kadang dekat Facebook macam Jabatan Hutan pun ada di punya Facebook, Jabatan Pengairan Saliran JPS pun daripada Facebook. Macam Sari Buah ni, semua orang duk pergi, lepas turun main ke Perlis, mereka akan bawa pergi kat viewpoint. Lepas turun main Perlis, mereka pergi kat Market Terapung dekat JPS tu. Lepas turun main Perlis, confirm mereka akan bawa pergi Padang Besar. Mereka bawa pergi ke Kuala Perlis, bawa makan. Cumanya bila main tahu ruang kalian ni, dia pergi tanggung viewpoint je lah ni. Dia tak lajak dah lah main ke border. Disebabkan di border tu macam tak ada apa-apa dulu. Menjual lah kita kata. Tempat tu tempat shopping, ada nut, orang boleh pergi beli dan sebagainya. Macam Ustaz kata tadi, daripada tahun berapa Ustaz kata 2014 ada nut di situ, bukan 2014. Saya mengandung tahun 2005 saya main situ. Saya mengandung 9 bulan. Teringin dia nak pergi nut wang klien. Dengan perut besar macam ni, saya ingat lagi kakak duk meniaga di situ, dia tegur saya. Dia kata, perut ni macam dah nak sampai time dah ni. Dia kata jalan jauh. Saya kata tak tahulah, saya memang teringin nak pergi wang klien tu. Jadinya saya pergi lah ronda-ronda dekat wang klien tu, belilah barang-barang, mainan-mainan baby lah. Anak pertama. Jadinya dia punya teringin nak pergi wang klien tu, membawa lah kiranya ibu mengandung ni pun. Kita duk teringin nak pergi juga wang klien, sebab kita duk kawan-kawan cerita, adik-beradik cerita, orang tu cerita, orang ni cerita. Jadinya saya kata tak kira lah, mengandung 9 bulan pun pergi. Lepas tu semua orang kata, ni kalau banyak ni wang klien macam mana? Saya kata banyak pun banyak lah, nak macam mana kan. Jadinya waktu saya naik tang bukit kat wang klien tu, saya dah macam, saya juga aku ni. Dengan perut besar ni nak pergi sampai ke atas. Tapi bila pergi sampai situ, saya macam syok lah kan.
Sebab tempat tu adalah tempat untuk orang perempuan ni macam syurga lah pergi kat situ. Boleh beli benda murah. Lepas tu benda yang kita duk cari tang lain tak jumpa, tang situ jumpa. Benda makan yang kita nak pergi cari macam nak kena pergi satu kedai. Kita tak payah, kita pergi tang situ, benda makan tu duduk sebelah. Jadinya gitulah penariknya dekat Night Wang Kelian dulu. Lepas tu saya sampai tak ingat, sebenarnya saya cross pindah Siam ke saya tak cross. Sebab waktu tu kita macam tak perasan ada ICQ ke, tak ada, sebab dia dah jadi free flow je tu kan. Rasa macam lintah. Lepas tu bila fikir balik macam rasanya aku tak lintah. Tapi saya rasa sebenarnya memang lintah lah. Tapi keadaan tu membuatkan kita tak perasan ada tempat job pasport ke, tak ada lah. Jadi macam free flow tu membuatkan kita sebagai orang yang mengunjung tu, orang yang melawat ni, kita rasa macam, oh kita boleh pergi belah sana, kita boleh main belah sini. Tapi kita faham macam mana yang MKN, Majlis Keselamatan kata, Immigration kata, kita mungkin orang kata apa, pelancong yang baik lah. Kita bukannya ada intention apa-apa, kita bukannya niat nak pergi duduk belah Siam, ataupun kita sengaja nak pergi belah sana, nak ceroboh negara mereka ke, kita tak bawa dokumen dan sebagainya. Kita pergi tu memang niat dia nak beli, lepas kita nak balik kan. Siapa nak pergi duduk belah Siam lama-lama, nak buat apa, nak pergi duduk belah sana kan. Cumanya attitude orang Malaysia ni berbanding dengan attitude orang Siam, mereka main belah kita, mereka cari duit kan. Kita pergi belah mereka memang tujuan dia nak habis duit lah kan. Kita memang pergi belah Siam, kita ready dah ni, nak buat nak habis duit. Tapi mereka nak main belah kita, mereka tak buat duit apa-apa pun tak apa. Sebab mereka main belah kita memang nak cari duit. Tu beza dia lah antara orang kita dengan orang mereka. Tapi orang kita ni tak payah kata pergi Siam, dia pergi mana satu dunia pun memang tujuan dia nak pergi habis duit. Kita pergi Mekah pun kita bawa berapa ribu. Kita ni duk teringat ni, tak lagi orang main rumah, nak pergi jumpa kat orang tu, kurma Yusof Tayyub di sampai buka kilang lah di Malaysia ni. Punya orang Malaysia dia beli kurma. Di Malaysia dia beli, di Mekah pun dia beli kak. Jadi orang Malaysia ni memang diketahui sebagai orang yang suka membeli. Saya rasa sebab tu juga kita ni murah rezeki, sebab kita duk share kita punya rezeki ni dengan semua orang satu dunia. Kita pergi China kita beli, kita pergi melancong India kita beli, kita pergi Australia pun kita beli, pergi Amerika pun kita beli. Padahal duit Amerika tu dengan duit kita RM4, RM5 duit kita, duit mereka $1. Tu pun kita pergi Amerika kita beli kak. Jadi kita ni ada satu perangai, iaitu kita ni pemurah sebenarnya orang Malaysia ni. Bintang mana pun dia beli. Tapi orang yang main negara kita, mereka main memang cari duit, bukan mereka main nak belanja di negara kita. Tu satu tentang pelancongan. Yang keduanya saya rasa betapa kerajaan negeri ni, asal ada menteri turun, kita akan cakap betul ICQ Wang Kelian kena perbaik, kena naik taraf. Kita masukkan kat dalam list kita punya priority lah, kita kata kepentingannya untuk ICQ Wang Kelian tu untuk naik taraf. Kita kata Datuk, kami nak balik free flow dekat Wang Kelian. Tak kira lah, sebab dulu kalau mantan Menteri Besar yang lama, ni Menteri Besar baru kan, walaupun baru 5 hari, yang kalau Datuk Seri Azlaman dulu, setiap kali jumpa Menteri Keselamatan Dalam Negeri, dia akan kata nak naik taraf ICQ Wang Kelian. Yang keduanya adalah buka balik free flow tu. Buka balik free flow ni bukan yang kata di peringkat kerajaan negeri saja yang minta, di peringkat tuanku, di peringkat istana pun minta. Kalau kata tengok balik dalam khabar lama ke, kalau kita search kan dekat dalam internet pun, kita akan jumpa macam mana kerajaan negeri ni memang minta untuk dibuka free flow tu. Sebab kita tahu kata orang kita boleh berniaga, dan memanglah orang yang mai, orang yang satu Malaysia mai nak pergi Wang Kelian, nak pergi belah Wang Pracan tu untuk beli belah tu, dia akan berhenti jugalah. Macam contoh ada gerai nasi lemak ke, ada tempat minum ke, dia pakai singgah-singgah lah sepanjang jalan tu untuk mereka makan dan sebagainya. Jadi limpahan ekonomi tu kita nampak daripada situ. Dan kalau dulu pun kerajaan lama pun memang akan cakap, kata isu
uh, Rohingya ke ataupun orang Burma ke, isu tu bukannya kata dia lintas kod border yang betul-betul ICQ tu. Dia lintas kod dalam hutan, kod arah lain. Tak ada kena-mengena kita tutup ICQ ni dengan isu tu. Memanglah betul kat situ jadi kubur dan sebagainya. Memang mereka jumpa macam-macam. Tapi bukanlah kata mereka lintas betul-betul dekat border, dekat ICQ ni. Mereka lintas, kalau saya salah mungkin nanti Ustaz boleh betulkan lah. Maksudnya mereka lintas tu kod dalam hutan, kod dalam tempat lain tu. Jadi adalah isu tu pun kita bangkitkan. Tapi di peringkat pusat mereka duk kata nanti orang hak yang cross ikut sini pun mereka tak balik. Mereka pergilah sembunyi belakang-belakang gerai yang ada gerai-gerai lama. Nanti mungkin Jabatan Hutan akan cerita lah macam apa yang mereka dah buat dekat gerai-gerai lama dan macam mana mereka dah upgrade lah, tambah baik, naik taraf arkid yang ada tu, yang baru siap. Jadi ada setengah yang masuk sebenarnya melalui ICQ tu, tapi mereka pergi sembunyi dekat belakang-belakang gerai lama tu. Lepas tu sampai ke border tutup pukul 7 malam, baru mereka keluar. Jadi mereka keluar, mereka masuk main lah. Tak kira lah mereka masuk dalam kampung ke ataupun mereka terus pergi Kangam ke dan sebagainya. Tapi di peringkat kami di BPEN, kita pandang daripada sudut ekonomi. Di peringkat MKN, Immigration dan Kawalan Sepadan, mereka pandang daripada sudut keselamatan negara. Jadi pada saya, antara ekonomi dengan keselamatan negara dalam konteks kerajaan, memanglah betul keselamatan negara tu dia duduk nombor 1. Okay? Tapi kita di peringkat penduduk, di peringkat rakyat, di peringkat pentadbiran kerajaan negeri, kita nampak ekonomi tu penting. Sebab kalau ekonomi ni kita tak betul-betul jaga, rakyat kita, macam yang saya kata tadi, kita punya sektor yang menyumbang kepada pendapatan negeri ni perkhidmatan. Jadi rakyat tu tak boleh nak menyumbang apa kepada pendapatan negeri. Sebab perkhidmatan tu dia akan main melalui pelancongan, dia tak akan main melalui benda-benda lain. Jadi waktu PKP hari tu kita dah boleh nampak dah, disebabkan oleh pelancong tak boleh main, kita pun tak boleh bergerak pergi mana. Jadi semua orang duduk senang, jadi kerah. Jadi kerah tu apa yang kerajaan kena buat? Kerajaan kena bagi bantuan. Satu rumah, satu keluarga kena pergi bagi bantuan. Jadi sektor ekonomi ni kalau dia tak bergerak, kerajaan kena siap duit lah. Maksudnya kena siap duit, kena bagi bantuan. Itu yang kita di peringkat kerajaan negeri memang kita push untuk ekonomi. Sebab kita kena tahu kalau kita buka ekonomi, perniagaan ni dia akan berjalan sendiri. Bukannya orang nak main minta kat kerajaan ni, saya nak buat nasi lemak, boleh tak bagi kat saya bantuan beras, santai, ikan bilis, telur. Mana ada orang macam tu kan? Kalau kita duk nampak orang duk lalu lalang, kalau kita nak berniaga nasi lemak, kita cari modal kita sendiri, kita pacak kemah sendiri, kita berniaga lah. Jadi kita tak minta bantuan kerajaan untuk kita berniaga kecil-kecilan kita tu. Dan kalau kata kita tak boleh berniaga disebabkan oleh tak ada siapa pun main, yang tu yang membuatkan nanti kerajaan kena tanggung. Atau faktor-faktor lain lah, maksudnya kena lah pergi bagi bantuan sebab orang tak ada pendapatan dan sebagainya. So dia punya kesannya macam tu. Jadi di peringkat kerajaan negeri mau tak mau, kami terpaksa push. Jadinya yang terakhir sekali yang hari tu yang main adalah Menteri Keselamatan Dalam Negeri, main ke ICQ Padang Besar untuk tengok pasal jejantah Padang Besar tu. Sekali kita brief pasal jejantah Padang Besar, okey, jejantah Padang Besar pun dah akan turun pendudukan, mereka akan buka balik lah jejantah itu, mereka akan kena buat corner sikit, buat baru, mereka akan buka balik. Itu pun sebab kita nak support kepada pelancong yang mai ikut kereta api, berhenti di situ. Lah ni mereka kena ambil pula Grab ke, taksi ke apa, nak pergi ke Padang Besar dekat 5 km. Sebab dia kena pusing keluar daripada kawasan stesen kereta api. Kalau dulu jejantas tu ada, tapi masalahnya jejantas tu lalu kat dalam kompleks ICQ. Jadi mereka kalau ikut jejantas, mereka turun, mereka boleh jalan kaki je pergi ke arkid Padang Besar. Jadi isu yang macam tu saya nampak konflik di antara keselamatan dengan ekonomi ni, dia selalu nak bercanggah, terutamanya di kawasan-kawasan sepadan lah. Kalau di kawasan yang bukan sepadan, dia tak jadi masalah.
Kalau kata kawasan tu dikangak ke apa, tak apa, tak ada masalah sebab dia tak ada melibatkan sepadan dan sebagainya. Tapi kawasan macam kita ni di Perlis dah, kita ni kalau ikutkan border kita tu sepanjang-panjang berjalan ni kan, ni lah border. Dia jadi macam Kelantan, Perak di bahagian Kuala Hulu semua tu. Jadi kawasan border ni dia akan sentiasa ada pencegahan di antara keselamatan dengan ekonomi. Tapi mau tak mau, kami di peringkat kerajaan negeri, kita kena sentiasa lah. Maksudnya kita sentiasa push, kita sentiasa habaq dekat menteri mana mai pun. Kita kata wang klien kena buka, wang klien kena buka, ICQ baru wang klien kena buat. Padang besar, jantah tu kena buka, lala buka jantah tu. Jadinya benda tu kita tak boleh berhenti. Di peringkat YBSS, YBSUK dulu kata Datuk Azman pun push untuk wakilan. Datuk Seri Hasnul Zamzam pun antara lawatan terawal lah juga ke ICQ wakilan tu. Dia pun, kita tak boleh kata apa, kita tak boleh kata macam terkejut saja kan. Tak boleh lah pipi terkejut saja, putus apa tak buat, tak boleh. Jadinya bila kita dah pergi tengok, kita di pegawai pegawai kerajaan ni, kita pergi tengok, kita bukan orang politik. Jadinya kita pergi tengok, kita kena buat sesuatu. Jadi bila kita dah pergi tengok keadaan tu macam tu, kita jumpa menteri, kita cakap, kita hantar surat ke Putrajaya, kata kami ni adalah benda yang penting yang perlu dibuat di Perlis, dan kita harap benda ni nanti, isu ni akan diambil tindakan lah oleh kerajaan di Putrajaya. Dan saya rasa di peringkat kerajaan negeri Perlis pun sekarang ni dah ramai pegawai-pegawai yang dihantar dalam tahun ni saja. Dah ramai pegawai-pegawai yang dihantar mai daripada Putrajaya ke Perlis. Tujuan dia tu saya tak pastilah apa, tapi saya yakin bukan saja-sajalah kami dihantar ke Perlis ni. Cik Arif pun sama mai daripada Putrajaya. Saya pun daripada Putrajaya baru mai 5 bulan. YBSS pun baru mai 7-8 bulan ke Perlis ni. Jadi kita harap dengan kita punya hubungan yang kita ada dengan kawan-kawan, dengan agensi-agensi, kementerian-kementerian yang ada di Putrajaya tu, apa sahaja keperluan di negeri Perlis ni kita kena bawa dan kita kena cakap. Kita tak bolehlah cakap lapik-lapik. Kalau nak minta tu duk cerita tu cerita ni, last ni tak cerita apa hak yang sebenar ni. Jadi lah ni siapa mai daripada Putrajaya, memang kita akan buat mai ke wang klien ni. Termasuklah macam Cuping Valley dan sebagainya tu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok di Cuping Valley tu, kita nak buat macam-macam di sana. Tapi kita kena settle dulu tentang jalan, flyover kena buat dulu, jalan kereta api kena buat dulu. Jadi nak minta jalan, nak minta flyover, nak minta kereta api, benda bukan murah, tapi kita kena pergi lawan tu. Sampai ke Putrajaya lah kena lawan. Dan Alhamdulillah ketiga-tiga perkara tu dah pun dapat kelulusan, baru saja dapat kelulusan sebelum daripada pilihan raya hari tu. Alhamdulillah. Dan saya yakin bila kita dah ada semua infrastruktur yang macam tu, limpahan ekonomi tu pasti akan main kepada semua rakyat. Jadi doa wajib, Ustaz kan? Doa tu wajib. Tawakal ni kita kena usaha. Lepas kita usaha baru kita boleh tawakal. Tapi kalau kita tak usaha apa-apa, duk nak tawakal saja, kita nak tawakal tu atas apa? Kan? Dia macam budak nak pergi exam, kita duk kata belajar dulu, masa doa tawakal. Tapi kalau nak pergi exam, apa minta sedia, pensel minta bawa, raba minta bawa, apa minta bawa. Contohnya macam kita lah daripada sini, daripada Perlis ni nak pergi Putrajaya, nak minta peruntukan, tapi apa tak bawa pergi lenggang kangkung macam tu je. Tak jadi ya. Kan? Takkan semua benda duduk dalam kepala nak boleh ingat. Maksudnya kita ni nak pergi perang, benda yang sepatutnya kita bawa untuk berperang tu kena ada. Jadi begitulah. Saya rasa insyaAllah dalam pentadbiran yang ada sekarang ni, kita akan sentiasa akan push untuk pembangunan di wang klien. Dan saya tahu bahawa pada hari ini boleh confirm lah Ustaz, bahawa ICQ tu memang betul sebagaimana yang kita pun harapkan, perlu dibaik pulih, perlu dinaik taraf. Dan yang keduanya adalah tentang
free flow ataupun pembangunan ekonomi lah di sempadan. Mungkin macam mana yang immigration dengan MKN kata tadi, dokumen sepatutnya semua orang kena ada, tetapi kita benda ni pada saya boleh diolah dan sebagainya, ataupun di situ buat border pass, buat balik lah, maksudnya bila kita dah upgrade kita kena buat juga border pass punya counter. So orang bayar RM10 tahan setahun. Jadi tak ada masalah. Hari-hari nak pergi shop, nak pergi beli pulut ayam tu, pada saya tak ada isu, kita bawa je lah border pass kita tu kan. Nak lintas, nak pergi beli pulut ayam, cop. Kerana lama-lama habis kita punya border pass tu, kita cop. Semenjak saya transfer my Perlis ni 5 bulan ni, pasport saya bawa sedia dalam handbag. Sebab kita tak tahu, tiba-tiba saat lagi bos kata ni, tolong Ustaz bawa ni orang main daripada mana ke, mereka nak lintas daripada besar ke apa. Maksudnya kita standby lah siap pasport kita. Lagi orang kata nak pergi wang klien, kita pun lah standby dah siap pasport. Jadi pasport ni, dokumen ni penting. Sebab kita dah tahu kan, kata ramai juga rakyat kita yang pergi belah sana, bila ada kes kat belah sana, nak lepas dia bukan senang lah cerita dia. Macam mana saya tahu, sebab suami saya seorang peguam jenayah. Jadi banyak dah kes-kes yang belah sana yang kena settle tu, dia tak akan ambil masa yang singkat lah, masa panjang. Macam-macam orang kena involve, kena libatkan. Dan denda dia, penjara dia, hukuman dia teruk daripada yang kita semua boleh sangkakan. Kita memang akan terkejut lah, padahal kita rasa macam kesalahan tu tak ada lah besar mana kan. Bawa walkie-talkie, rupanya walkie-talkie tak boleh bawa pergi belah sana. Bawa walkie-talkie kena sampai 40,000, bayar sana sini je, bukannya bayar denda dekat penjara tu. Jadinya benda-benda yang tu belum lagi kalau accident lah, macam Puan Zuki kata tadi. Kalau kes accident tu, katalah contoh kan, kalau kampung kita, katalah orang accident tak tepi jalan ni, orang katalah main daripada siang, kalau kita pergi accident katalah tak tepi jalan macam ni, sekampung keluar pergi umur kat orang tu. Lepas tu sekali lagi, kerana benda tu tak akan boleh selesai lah cerita dah. Jadi kalau tambah pula, kalau tak ada dokumen, lagi berat lah. Walaupun kita kata kita nak pergi beli barang sikit je belah sana tu kan, tak jadi apa tak apa kan. Tapi kalau jadi, yang tu je lah kita punya ni. Tapi kok mana buat pun, di kawasan Wang Kelian ni, kita yakin dengan adanya aktiviti ekonomi, dia akan kembali memberi manfaat lah kepada semua penduduk. Setakat tu daripada kita. Kalau daripada segi peruntukan tu, setiap tahun di peringkat kerajaan negeri, peruntukan kita yang untuk pelancongan ni, selain daripada kita upgrade lah tempat-tempat pelancongan kita buat toilet, buat surau, buat lampu laman, kita buat tempat parking untuk orang, kita juga hadiri event-event, acara-acara untuk promosikan orang mai ke Perlis. Jadi pelancong yang mai ke Perlis, kita pernah dapat sebelum Covid 4 juta orang setahun. 4 juta orang mai ke Perlis setahun. Waktu Covid memanglah menurun, mereka pun tak boleh mai, kita pun tak boleh pergi mana kan. Tapi selepas daripada Covid tahun 2021, kita dapat lebih kurang 800 ke 900 ribu orang yang masuk. Walaupun border tu buka, baru je buka lah daripada bulan 6 sampai bulan 12 tu. Untuk tahun ni, sehingga bulan Oktober hari tu, yang dah mai ke Perlis adalah 1.4 juta orang. Penduduk kita berapa orang? Penduduk Perlis berapa orang? Tadi Tuan Zuki kata penduduk Wang Kelian tak sampai 1,000. Penduduk kita Perlis berapa orang? Kita penduduk Perlis 280,000 orang je. Pelancong mai 1.4 juta. Jadi kalau kata kita buat bisnes makan ni, saya rasa sehari tak larat berapa periuk nasi rasa kena masak. Jadi jangan terkejutlah kalau tuan-tuan ada dengar waktu kempen kan, waktu time kempen pilihan raya tu, saya rajin juga tengok-tengok dekat TikTok daripada kempen-kempen kan. Jadi jangan terkejut kalau kata memang ada restoran-restoran di Kuala Perlis tu, satu malam boleh dapat 20,000 hingga 30,000 ringgit.
niaga ikan bakar. Jadi di Kuala Perlis tu kita tak payah nak promosi teruk-teruk dah, kata mai makan ikan bakar di Kuala Perlis. Sebabnya satu Malaysia tahu dah, kata kalau nak makan ikan bakar dengan harga yang murah berbanding di negeri-negeri lain, di tempat-tempat lain tu mahal ikan bakar apa. Jadi orang dah tahu kalau nak makan ikan bakar yang murah, yang fresh, mailah Kuala Perlis. Jadi orang sanggup lah bawa kereta mai daripada KL atau daripada mana, daripada Penang ke apa, untuk mai makan ikan bakar dekat Kuala Perlis. Jadi di peringkat kerajaan negeri kita promosi sampai tempat tu nanti kita tak payah promosi, orang tu akan mai sendiri. Dan kita harap benda yang sama kita boleh buat dekat wang pilihan. Kita tak boleh, pada saya negeri Perlis ni taklah besar, penduduk pun taklah ramai, tapi kita kena cover, bermaksud bahawa jabatan kerajaan ni kena cover semua. Kita tak boleh lah biar dekat kita tak boleh biar lah ada setengah tempat kita nak cover. Sebab tu di Cuping tu, bila dah kerajaan dah tumpu belah-belah Cuping tu apa semua, orang tak lagi pi macam nak pi tu pada mesap sajalah. Lah ni Agro Valley lah apa semua tu, orang akan berhenti-berhenti pi dekat situ, restoran, gerai-gerai makan dah naik banyak. Gerai sampai duduk dalam kampung orang pun orang pi lah ni tu, tengah bendang pun orang pi. Kan, pi breakfast sanggup orang daripada Kedah tu, bawa kereta 48 km, mai nak makan pagi je di Perlis. Sebab dia pun cuti Jumaat, kita buka Jumaat kan. Jadi Jumaat tu jangan terkejut kereta duk mai tu, sebab orang-orang keliling kita ni macam Kedah semua, mereka kerja. Jadinya mereka sanggup bawa kereta mai nak breakfast, nak makan pagi, makan di Perlis. Jadi gerai-gerai yang duk masuk dekat dalam, kalau kita tengok dalam internet dan sebagainya, duk viral tu, kerajaan tak tolong viralkan pun, sebenarnya mereka viralkan diri sendiri. Jadi bila mereka viralkan diri mereka sendiri, automatik orang akan mai gerai mereka tu, walaupun gerai mereka duduk tengah ladang getah. Di Kangap ada gerai duduk tengah dalam ladang getah, ada setengah gerai duduk dekat dalam tengah bendang, ada setengah gerai duduk dalam kampung. Jalan kecil je, kereta tak boleh sisih, tapi orang pi juga makan kat kedai dah. Jadi penggunaan teknologi itu pada saya pun satu benda yang penting, Ustaz, untuk kita promote tempat kita. Saya rasa setakat tu dulu. Nanti mungkin kalau ada lagi masa boleh kita sambung lagi. Terima kasih Ustaz.